Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat meneruskan kelas PDPR kita seperti biasa. Pada pukul 4 kita akan teruskan pula selepas daripada pelajaran ustazah tadi. Kita teruskan dengan pelajaran sirah, sirah, iaitu pelajaran sirah yang perlu kita sambung ialah perkembangan agama Islam dari sudut ibadah. Ibadah yang seterusnya yang kita akan belajar pada petang ini ialah ibadah haji. Seperti mana yang kamu tengok pada skrin di atas, ibadah haji dari segi bahasa. Dari segi bahasa ialah haji bermaksud berziarah. Ni penting ni. Haji bermaksud berziarah. Ni sudut bahasanya ialah haji bermaksud berziarah. Dari segi syarak pula bererti mengunjungi Baitullah di Mekah untuk melakukan beberapa amal. Maksudnya apa? Dari segi syarat panjang sikit lah. Bererti mengunjungi Baitullah di Mekah untuk melakukan amal ibadah. Orang pergi Mekah ni selalunya nak buat amal ibadah lah. Tak ada kata nak pergi Mekah buat apa, bercuti lah. Di Mekah adalah tempat di mana tempat kita kumpul amal ibadah. Kita cuba rebut masa di sana untuk buat segala benda kebaikan. Sama ada dengan sedekahnya, dengan membaca Al-Qurannya, dengan solat tahajudnya, dengan solat-solat sunatnya, dengan qiyamul lailnya, dengan zikirnya. Beza bila kita duduk di Mekah, kita manfaatkanlah masa. Sebab tu bila orang pergi Mekah, dia kena manfaatkan masa dalam masa sebulan di Mekah ataupun 2 bulan tu, supaya apa? Dapat mengambil masa supaya manfaatkan masa dia di sana. Bukan senang nak pergi Mekah ni. Kita bukan boleh naik basikal je boleh sampai tak. Naik kapal terbang, kena keluar duit. Kena ada duit banyak baru boleh pergi ke Mekah. Dia bukan macam kita nak pergi ke Kedah ke Ipoh ke, boleh naik kereta je. Jadi benda tu kena manfaatkan. Baik. Kemudian bulan haji, daripada bulan haji apa? Bulan Zulhijjah. Dengan rukun dan syarat tertentu sebagai pelaksanaan rukun Islam yang kelima. Ni rukun Islam yang kelima, yang terakhir lah. Rukun Islam ada berapa? 5. Rukun Islam ada 5. Mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dan menunaikan haji. Itu di antaranya lah. Yang terakhir yang kita akan belajar ni adalah ibadah haji. Baik. Kewajipan ibadah haji adalah salah satu faktor Islam berkembang ke seluruh dunia. Ibadah haji ini salah satu sebab Islam berkembang, kerana bila seluruh dunia umat Islam akan pergi ke Mekah pada setiap tahun. Tahun lepas. Tahun lepas je tak ada. Kenapa? Berlaku keadaan Covid ni, maka kerajaan Arab Saudi mengambil keputusan untuk tidak ada negara-negara lain untuk datang menunaikan haji pada tahun lepas. Tahun ni tak apalah, sama-sama lah kita doa supaya Allah Ta'ala mudahkan. Kalau ada peluang untuk di Malaysia ni untuk pergi menunaikan haji, supaya Allah Ta'ala mudahkan niat mereka dan Allah Ta'ala mudahkan perjalanan mereka untuk pada tahun 2021 ni. Baik, kita teruskan ya. Tengok, teruskan. Seluruh umat Islam akan berkumpul di satu tempat, iaitu di Baitullah, iaitu Kaabah lah. Seluruh manusia, seluruh dunia yang Islam lah, bukan yang kafir, yang Islam akan berkumpul di satu tempat yang disebut Mekah, iaitu Baitullah. Kita sambung. Keadaan ini akan menyebabkan Islam berkembang dengan lebih pesat dari semasa ke semasa. Bila ramai yang dah berkumpul, maka Islam akan tersebar dan berkembang lebih pesat lah. Kemudian haji diwajibkan ke atas umat Islam pada tahun ke-5 Hijrah. Tu Ustaz tanda dah tu. Dah ada tanda, dah siap-siap. Kamu tandakan bila berlaku ibadah haji difardukan, tahun ke-5 Hijrah. Kalau zakat, tahun ke-2 Hijrah. Puasa, tahun ke-2 Hijrah. Tapi kalau haji, tahun ke-5 Hijrah. Baik.
Melalui ibadah haji, umat Islam dapat berkumpul. Dapat berkumpul memang. Bila kata ibadah haji, tengok. Kalau kamu tengok pada gambar, seluruh dunia yang beragama Islam akan berkumpul di tempat yang sama yang disebut Baitullah. Apa dia Baitullah? Rumah Allah. Apa dia rumah Allah? Yang kita sembah itu adalah yang kita menghadap ke arah kiblat. Kita sembah Allah, bukan kita sembah Kaabah. Kaabah ini adalah satu tempat kita hanya menghadap ke arah kiblat. Kiblat seluruh umat Islam berpusat di Mekah. Yang tu yang disebut Baitullah. Jangan salah faham. Kita bukan sembah Kaabah, kita sembah Allah milik Kaabah. Tu kena faham Allah yang memiliki Kaabah itu sendiri. Baik. Seterusnya, melalui ibadah haji, umat Islam dapat berkumpul, berkenal-kenalan dan bersatu padu untuk kepentingan umat Islam. Memang bila kita dah berkumpul, kita dah membuat berkenal-kenal, maka Islam akan menjadi kuat, dan dakwah Islam itu akan lebih tersebar luas. Kemudian semasa hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semasa hidup Nabi, baginda hanya mengerjakan haji satu kali sahaja. Sekali je, iaitu disebut haji wida. Haji wida. Saya ulang, haji yang sekali yang Nabi sebut itu disebut haji wida. Maknanya haji perpisahan. Kenapa perpisahan? Lepas Nabi buat haji ni yang terakhir ni, wida ni yang disebut wida perpisahan. Selepas daripada tu, tak lama lepas pada tu, lepas pada Zulhijjah, lepas daripada bulan Zulhijjah selesai ibadah haji ni, maka Nabi pun tak lama tu jatuh sakit. Maka berlakulah peristiwa yang Nabi wafat. Pada bulan apa? Pada bulan Rabiul Awal. Nabi wafat sama juga macam dia lahir. Lahir Nabi 12 Rabiul Awal, dan juga Nabi wafat juga pada 12 Rabiul Awal. Cuma tahun lah berbeza. Baik. Terus perpisahan pada tahun ke-10 Hijrah. Perpisahan pada tahun ke-10 Hijrah. Nabi wafat tahun 11 Hijrah. Tahun 10 Hijrah. Tahun 10 tu haji tahun ke-10 tu maknanya haji terakhir Nabi lah. Tahun selepas pada tu, masuk tahun ke-11 tu, Nabi dah start dah jatuh sakit. Baik, antara sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengerjakan ibadah haji sekali sahaja kerana baginda merasa bimbang umatnya menjadi susah dengan menyangka wajib haji lebih daripada sekali. Kewajipan haji kepada umat Islam hanya sekali sahaja untuk seumur hidup. Ni Nabi sebabnya satu, Allah Ta'ala gerakkanlah. Bayangkanlah, Allah Ta'ala tetapkanlah, Allah Ta'ala dah letakkan qada dan qadar tu. Bila berlaku dah keadaan haji ni, kalaulah Nabi pergi pada setiap tahun, ditakdirkanlah kata setiap tahun, bayangkanlah, Nabi risau orang akan menganggap haji ini kena pergi setiap tahun. Padahal kalau kita yang wajibnya hanyalah sekali sahaja, yang wajibnya, yang lain tu dah jadi sunat dah. Yang wajibnya hanyalah sekali. Ada je orang pergi haji, dia mampu nak pergi 2-3 kali, dia mampu untuk pergi banyak kali, duit dia banyak. Maka yang wajibnya adalah pada kali pertama itu sahaja. Anda faham ya? Jangan kita duk faham wajib banyak kali pergi pun tak apa pasal duit banyak. Dia yang wajib adalah pada kali pertama. Sebab Nabi sendiri pun buat memang buat haji hanya sekali. Sebab pernah berlaku sahabat tanya, berapa kali ya Rasulullah? Dalam satu hadis bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, berapa kali haji ni untuk dilaksanakan, untuk dibuat, diwajibkan? Nabi tak jawab sampai 3 kali. Orang sahabat tanya, berapa kali ya Rasulullah? Berapa kali ya Rasulullah? 3 kali sahabat tanya berulang benda yang sama, Nabi tak jawab. Kemudian Nabi diam dan Nabi senyap dan Nabi jawab, kalaulah aku kata ya, kalau kau kata ya, maka akan susahlah keadaan umat kita ni. Mampukah kita untuk melakukan pada setiap tahun? Bayangkan. Tapi Nabi seorang yang sangat bijak, Nabi seorang yang sangat memahami umat dia. Maka dia dan satu benda yang Nabi buat itu ada sebab. Tindakan Nabi itu ada sebab. Diam Nabi ada sebab. Cakap Nabi, marah Nabi pun ada sebab. Senyum Nabi ada sebab. Setiap perbuatan gerak-geri Nabi Muhammad SAW tu pun ada sebabnya. Dia tak ada kata saja-saja. Itu keadaan yang berlaku. Maka seumur hidup
Kalau boleh mampu kita untuk buat haji hanyalah sekali pun sudah memadai. Tidak perlu kepada banyak kali lah. Tidak perlu kepada banyak kali untuk kita melakukan. Yang wajibnya hanyalah sekali sahaja. Baik. Kita teruskan dengan pengajaran yang di atas tu. Tengok sama-sama. Pengajarannya ialah, tengok sama-sama pengajaran yang pertama. Yang pertama, ibadah solat, ibadah solat fardu merupakan perkara penting dalam Islam yang tidak boleh ditinggalkan. Ibadah solat merupakan perkara yang penting dalam yang tidak boleh ditinggalkan. Solat ni ibarat tiang. Tiang. Kalau kata tiang rumah tu tak ada, maka rumah tu akan roboh. Jadi kalau bila kita sebut tentang solat, solat ini ada satu benda yang tidak boleh dipisahkan dengan umat Islam. Jadi pentinglah. Satu pengajaran yang pertama. Yang kedua, amalan azan dan ibadah solat berjemaah boleh menyatukan umat Islam. Betul? Azan, orang bayangkan bila dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila dengar azan kan, bila azan datang, azan, seruan azan, apa orang Islam buat? Orang Islam yang rasa tanggungjawab, dia akan pergi ke masjid. Dia tahu seruan supaya datang ke masjid. Tu yang ramai pergi ke masjid. Kenapa? Dia faham itu adalah seruan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah solat berjemaah boleh menyatukan umat Islam. Ya, tengok kekuatan umat Islam terletak pada bersatu padunya umat Islam. Tengok semayang pun berjemaah. Mana lebih pahala? Semayang sendirian dengan semayang berjemaah. Pahala yang lebih banyak adalah solat berjemaah. Jadi semayang berjemaah ni salah satu ibadah yang digalakkan oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, berpuasa pada bulan Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan boleh menyihatkan badan dan dapat merasai kesusahan orang miskin. Puasa ni salah satunya untuk kita sihat. Sebab tu orang Islam ni dia ada puasa. Bayangkanlah 12 bulan, sebulan je kita puasa. Nampak? 12 bulan kita duk makan, 12 bulan lah. Dia 12 bulan, 11 bulan lah. 11 bulan kita duk makan. 1 bulan je yang kita tak makan macam biasalah. Bayangkan Allah Ta'ala bagi buat tu ada sebab dia. Untuk apa? Bagi rehat lah. Kita makan dah macam-macam dah. 11 bulan sumbat sekali boleh sumbat. Nampak yang rasa boleh makan je. Tapi nak cerita kata apa? Allah bagi sebulan puasa tu adalah untuk menyihatkan badan. Itu kalau orang nak sihat ni, salah satunya bila dia berpuasa, rajin berpuasa, insya-Allah dia boleh sihat lah. Kalau kata ada masalah kesihatan ke, dengan macam-macam ke, cubalah dengan berpuasa, insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi kesihatan yang baik. Kemudian dan dapat merasai kesusahan orang miskin. Itu memanglah kita akan dapat rasa susah bagaimananya orang yang susah untuk mendapat makan. Baik. Yang keempat, amalan berzakat menunjukkan Islam suka kepada kemajuan. Islam memang suka kepada kemajuan. Bila kita berzakat, menunjukkan Islam itu maju. Islam itu maju. Dia tak mundur. Yang kelima, tuntutan wajib mengerjakan haji hanya sekali sahaja seumur hidup. Ini yang Ustaz dah terang tadi. Ibadah haji hanya sekali seumur hidup, sekali sahaja yang wajib. Yang lain tu dia jadi sunat dah. Dia tak ada kata tiga-tiga wajib. Ada orang pergi tiga-tiga haji, tiga-tiga wajib dah. Yang wajib tu hanyalah sekali sahaja. Baik. Seterusnya yang perlu kamu tengok ialah latihan lah. Latihan. Ini dah ada dah latihan kat sini. Soalan, bincangkan. Dalam kelas dibawa pemantauan guru. Bilakah ibadah solat difardukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bila? Tengok balik dekat tempat bab solat. Bila? Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Bila? 27 Rajab. Itu kamu kena tengok balik lah. Kena selak balik lah buku teks. Atau kalau kamu ingat nota-nota tu lagi mudah lah. Mengapakah, yang kedua, mengapakah azan perlu dilaungkan? Kenapa azan perlu dilaungkan? Untuk menyeru apa? Supaya orang datang untuk menunaikan solat. Apakah hikmah berpuasa? Hikmah ni apa kelebihan ataupun apa hebatnya dalam berpuasa? Kalau dia tak sebut satu ke dua, maka buat satu sajalah. Janganlah tanya ustaz pula, ustaz, hikmah tu nak buat apa? Hikmah ni
dia tak sebut kan satu atau dia tak sebut dua ataupun tiga, jadi buat satu je. Yang keempat, senaraikan 3 kelebihan berzakat. Itu pun kamu boleh tengok pada buku teks. Senaraikan 3 kelebihan berzakat. Ada tak situ? Kita pergi tengok ibadah zakat. Muka surat. Tu kelebihan hikmah. Tu hikmah. Kelebihan. 3 kelebihan berzakat. Zakat memberi kelapangan. Tu di antaranya lah. Zakat akan memberi kelapangan atau rahmat kepada golongan yang berhak menerimanya. Menunaikan zakat dapat memelihara keamanan dan keharmonian dalam masyarakat kerana saling membantu antara kaya dan yang miskin. Itu di antaranya ialah kelebihan berzakat. Kamu tengok pada tajuk berzakat balik, ada baca, kena bacalah. Buku teks ni kalau kamu ni kena semak balik, kena tengok balik mana yang bersesuaian. Yang kelima, bilakah ibadah haji yang diwajibkan kepada umat Islam? Yang tadilah tahun kelima hijrah. Tahun kelima hijrah, iaitu ibadah haji diwajibkan kepada umat Islam. Jadi itu saja tugasan kamu untuk hari ini. Itu dah ada soalan siap-siap dah dekat buku teks pada muka surat berapa tadi? Muka surat 18. Surat 18. Buatlah aktiviti satu sahaja. Aktiviti satu sahaja. Soalan 1 hingga 5. Yang rasa banyak sikit yang kamu kena cari pada tajuk zakat je. Tajuk zakat, tengok pada tajuk zakat. InsyaAllah kamu akan jumpa jawapan yang sesuai, yang betul lah. Itu saja daripada Ustaz untuk kelas pada petang ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan Ustaz sendiri. Semoga video pengajaran sirah pada petang ini memudahkan kamu untuk faham, memudahkan kamu untuk belajar, menguruskan pelajaran di rumah. Itu saja. Wallahu a'lam.